Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan bermudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua dalam sesi kita pada pagi hari ini. Hari ini merupakan sesi kita yang ketujuh dalam kita mengupaskan kitab 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. Izinkan saya untuk mulakan pada pagi hari ini dengan kita buat rumusan sikit. Kita ulang kaji sikit apakah poin-poin penting yang telah kita sentuh pada sesi yang lalu. Pada sesi minggu lalu kita membahaskan, kita merumuskan yang darurat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelonggaran daripada sudut fatwa, tetapi ia bukan satu-satunya faktor. Memang betul para ulama silam kita mengatakan yang keadaan darurat adalah salah satu faktor penyebab mengapa sebuah hukum ataupun fatwa itu diringankan. Tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Di sana ada faktor-faktor yang lain yang membawa kepada keringanan daripada sudut hukum, yang membawa kepada keringanan daripada sudut fatwa. Apakah faktor-faktor tersebut yang kita kongsikan pada sesi yang lalu? Kita kongsikan lebih kurang 7 lebih kurang 7 faktor yang menyebabkan kepada keringanan kepada fatwa selain daripada keadaan darurat. Kita kongsi dengan antum antaranya adalah tentang faktor perubahan zaman. Yang dimaksudkan dengan perubahan zaman adalah perubahan yang berlaku dalam sebuah masyarakat dan dalam kehidupan seharian yang berlaku pada suatu zaman. Itu juga boleh membawa kepada keringanan daripada sudut fatwa. Faktor yang kedua adalah faktor tatawur. Yang dimaksudkan dengan tatawur adalah perkembangan yang berlaku dalam pelbagai lapangan kehidupan. Perkembangan yang berlaku dalam komunikasi, dalam pengangkutan dan juga dalam perkara-perkara yang lain, dia boleh membawa kepada keringanan daripada sudut fatwa. Contoh yang kita berikan adalah tentang hukum jual beli secara online. Dengan adanya internet, kan, maka banyak transaksi kewangan, transaksi jual beli beralih online. Boleh ke tidak? Kata para ulama dibenarkan, asalkan tak ada elemen-elemen yang diharamkan. Asalkan tiada riba, tiada penipuan, maka itu adalah dibenarkan. Faktor yang ketiga yang membawa kepada kelonggaran daripada sudut hukum adalah perbezaan tempat. Jadi tempat yang berbeza, keadaannya berbeza.
Bila keadaan berbeza, maka dia membawa kepada kelonggaran daripada sudut hukum dan fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan bagi negara-negara yang berhampiran dengan kutub utara ataupun kutub selatan tak semestinya sama dengan fatwa-fatwa yang tidak terletak dekat tempat-tempat tersebut. Ada perbezaan. Yang keempat yang membawa kepada kelonggaran daripada sudut fatwa adalah perbezaan keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Islam meraihkan perbezaan yang ada pada hamba-hamba Allah. Kalau orang tu sakit, dia tak boleh solat berdiri, dia boleh solat duduk. Itu kelonggaran yang diberikan. Kalau orang tu sakit, solat berdiri pun tak boleh, solat duduk pun tak boleh solat dalam keadaan berbaring. Di atas lambung kanannya. Islam meraihkan keadaan hamba-hamba Allah yang berbeza. Yang kelima, faktor yang membawa kepada keringanan daripada sudut fatwa adalah memikirkan kesan di sebalik sebuah fatwa. Apa akan berlaku kalau sekiranya perkara itu tetap diharamkan? Adakah dia akan membawa kepada satu natijah, satu kesan yang positif, yang baik, ataupun dia akan membawa kepada satu natijah, kesan yang buruk? Itu juga ada kesan kepada pengeluaran fatwa. Kita beri contoh tentang hukum menipu. Hukum menipu, hukum asal berbohong adalah haram. Tapi dalam keadaan, sebahagian keadaan boleh jadi diringankan untuk berdusta. Terutama sekali adalah untuk mengelakkan satu kemudaratan yang besar. Yang keenam, umumul balwa. Satu perkara ataupun satu keadaan yang berlaku secara luas yang sukar dielakkan. Itu pun ada kesan kepada kelonggaran dan keringanan daripada sudut hukum dan fatwa. Dan yang ketujuh yang kita sentuh pada sesi yang lalu adalah tentang maslahah. Maslahah ni kita simpulkan adalah berkaitan dengan kemanfaatan. Perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan. Dan tentang maslahah inilah yang kita akan mendalaminya, mensyarahkan dengan terperinci pada hari ini insya-Allah taala. Hari ini insya-Allah taala dalam kuliah duha kita akan beralih kepada soalan yang ke-18 daripada kitab ini. Apakah soalan yang ke-18? Soalan yang ke-18 adalah apakah yang dimaksudkan dengan maslahah dalam ilmu usulul fiqh? Jadi salah satu benda yang perlu difahami agar kita dapat faham isu tentang solat Jumaat sebelum zawal ini dengan lebih komprehensif adalah tentang istilah maslahah. Kita pun orang Melayu ada guna istilah ni kan. Kadang-kadang kita gunakan istilah maslahat ataupun kemaslahatan. Itu biasa kita gunakanlah dalam bahasa Melayu. Cuma maslahah ni asalnya dalam bahasa Arab. Maslahah. Ada kaitan sikit antara maslahah dalam bahasa Arab dengan perkataan maslahat ataupun kemaslahatan dalam bahasa Melayu. Cuma hari ini kita nak lihat daripada sudut ilmu usul fikih, apakah yang dimaksudkan oleh para ulama bila mereka menggunakan istilah maslahah. Perkataan maslahah boleh dilihat daripada dua sudut. Sudut yang pertama adalah daripada sudut bahasa. Bahasa yang kita masukkan adalah bahasa Arab. Sudut yang kedua adalah daripada sudut istilah. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih detail perkataan maslahah daripada sudut istilah, izinkan saya untuk kongsikan terlebih dahulu maslahah daripada sudut bahasa. Dari sudut bahasa, maslahah membawa erti kemanfaatan. Benda-benda yang bermanfaat, yang mendatangkan kemanfaatan, benefits
humans. Sama ada manfaat tersebut dikaitkan dengan kemanfaatan yang berlaku dekat dunia ni ataupun kemanfaatan yang ada kaitan dengan kehidupan akhirat. Jadi maslahah daripada sudut bahasa ada kaitan dengan makna manfaat, kemanfaatan. Itu daripada sudut bahasa. Jadi ramai di kalangan para ulama kita yang hebat, baik yang ulama mazhab Syafi'i ataupun ulama-ulama mazhab yang lain, mereka membahaskan, mengupaskan tentang istilah maslahah ni. Saya berikan contoh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan maslahah itu adalah mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Jadi menurut Imam Ghazali, perkataan maslahah ni membawa erti mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah itu termasuk dalam maslahah. Perkara-perkara yang menghalang keburukan, kemudaratan daripada menimpa hamba-hamba Allah itu juga dianggap sebagai maslahah. Dan kalau kita lihat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bila perintahkan sesuatu, Allah bila wajibkan kita melakukan sesuatu, maka pasti ada maslahah, pasti ada kebaikan, pasti ada kemanfaatan daripada perbuatan tersebut. Lalu diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk melakukannya. Allah perintahkan kita untuk mendirikan solat, pasti ada maslahah, kebaikan daripada perbuatan mendirikan solat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Pasti ada kemaslahatan, ada kebaikan daripada perbuatan menunaikan zakat. Kan? Antara kemaslahatannya kita tolong orang yang barangkali dalam keadaan kesusahan, yang ada kesusahan daripada sudut kewangan. Allah Subhanahu Wa Taala bila wajibkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, pasti ada kemaslahatan, ada kebaikan di sebalik perbuatan tersebut. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini setiap perintah Allah pasti ada kemaslahatan, ada kemanfaatan, ada kebaikan. Kita juga sebagai orang yang beriman, kita meyakini setiap larangan Allah, apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita, haramkan kita daripada melakukannya, juga pasti ada kebaikan untuk kita. Mengelakkan kita daripada terjebak ke dalam satu kemudaratan, dalam satu keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala bila haramkan perbuatan zina kepada hamba-hambanya, pasti ada kebaikan daripada pengharaman tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala bila mengharamkan kita daripada minum arak, pasti ada kebaikan di sebalik larangan daripada minum arak tu. Dan pasti juga ada keburukan kalau sekiranya orang yang melakukan perbuatan tu. Jadi kalau kita perhatikan ajaran-ajaran Islam, baik yang terkandung dalam Al-Quran ataupun yang terkandung dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya mengandungi maslahah. Kesemuanya mengandungi kemanfaatan, kesemuanya mengandungi kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Dan yang maha bijaksana tidak akan memerintahkan hamba-hambanya melakukan sesuatu perbuatan melainkan di sebalik perbuatan tersebut mengandungi kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan bagi hamba-hambanya. Maslahah. Jadi maslahah daripada sudut bahasa ada kaitan dengan makna kemanfaatan. Benda-benda yang bermanfaat. Benda-benda manfaat ni maksudnya benda-benda yang mendatangkan kebaikan.
Itu daripada sudut bahasa. Sekarang kita nak beralih daripada sudut istilah. Kebiasaannya, perkataan maslahah ini digunakan dalam ilmu usulul fiqh. Dan para ulama usulul fiqh, mereka membahagikan maslahah kepada 3 kategori. 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah dipanggil sebagai maslahah mu'tabarah. Apa maksud maslahah mu'tabarah? Sebentar nanti kita akan jelaskan. Kategori yang kedua dipanggil sebagai maslahah mulgha. Dan kategori yang ketiga dipanggil sebagai maslahah mursalah. Jadi hari ini insya-Allah taala kita nak bahaskan dengan terperinci. Kita nak berikan penjelasan tentang 3 jenis maslahah. Tadi perkataan maslahah kita dah tahu dah makna dia. Maslahah ada kaitan dengan makna kemanfaatan. Jadi ulama usul fikih membahagikan maslahah kepada 3. Maslahah mu'tabarah, maslahah mulgha dan maslahah mursalah. Kita nak mulakan dengan membahaskan jenis maslahah yang pertama. Maslahah mu'tabarah. Apa maksud maslahah mu'tabarah? Tadi saya katakan kepada antum yang maslahah maksudnya kemanfaatan. Jadi bila ditambah perkataan mu'tabarah, yang dimaksudkan dengan istilah maslahah mu'tabarah adalah kemanfaatan yang diiktiraf syarak. Satu benda yang bermanfaat dan kemanfaatan tersebut diiktiraf oleh syarak. Maksudnya, kemanfaatan tersebut ada disebutkan dalam Al-Quran. Ada disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipersetujui dalam Quran, bertepatan dengan ajaran Quran, bertepatan dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maslahah mu'tabarah adalah kemanfaatan yang diiktiraf syarak. Ada sandarannya dalam Quran. Ada sandarannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan contoh. Salah satu contoh adalah arak diharamkan dengan tujuan untuk memelihara akal. Memelihara akal termasuk dalam kategori maslahah mu'tabarah kerana ia diiktiraf syarak. Jadi sebagaimana kita maklum, ulama semua sepakat tentang pengharaman minum arak. Orang Islam tak boleh minum arak. Tadi saya kongsikan kepada antum, Allah Subhanahu Wa Taala bila mengharamkan sesuatu, pasti ada maslahah. Pasti ada kemaslahatan, pasti ada kemanfaatan daripada di sebalik larangan tersebut. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan orang-orang Islam daripada minum arak, pasti ada kebaikan dan maslahah di sebalik pengharaman tersebut. Jadi apakah kebaikan, apakah maslahah, apakah kemanfaatan di sebalik pengharaman minum arak? Antara maslahahnya, antara kemanfaatannya adalah memelihara akal. Itu maslahah dia. Itu kemaslahatan dia. Itu kemanfaatan dia. Dan memelihara akal ini, dia termasuk dalam kategori maslahah mu'tabarah. Kerana dia diiktiraf oleh syarak. Kerana ada sandarannya dalam Quran. Kerana ada sandarannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam Quran ada sebahagian ayat yang menyebutkan menyentuh tentang pengharaman arak. Dalam hadis Nabi pun ada sebahagian hadis Nabi SAW yang mana Nabi pernah menyentuh tentang pengharaman arak. Jadi pengharaman arak wujud dalam Al-Quran, wujud juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi perkara-perkara yang ada disebutkan dalam Quran, perkara-perkara yang ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu termasuk dalam maslahah muktabarah, kemanfaatan yang diiktiraf syarak. Ada tak contoh-contoh yang lain? Kita kata ada. Maslahah muktabarah contohnya bukan tentang pengharaman arak je. Ada banyak contoh. Jadi kalau kita boleh berikan contoh-contoh yang lain, dalam Islam kalau kita belajar tentang fiqh jenayah, undang-undang jenayah Islam, di sana ada hukuman, sejenis hukuman yang dipanggil sebagai qisas. Hukuman qisas ni kalau kita boleh beri contoh, kalau sekiranya A, dia bunuh B. Ada orang ni, kita namakan dia A, dia bunuh seseorang lagi, namanya B. A bunuh B. B meninggal dunia. Jadi kalau A ni didapati bersalah, dibawa ke mahkamah, didapati bersalah membunuh si B, apakah undang-undang yang akan dikenakan kepadanya kalau mengikut undang-undang jenayah Islam, beliau akan dikenakan qisas. Oleh kerana A ni bunuh B, maka hukuman yang akan dijatuhkan oleh pihak mahkamah kepada si A ni adalah beliau juga akan dihukum bunuh. Dan undang-undang ini dipanggil sebagai qisas. Timbul persoalan, Ustaz, kenapa dalam Islam ada undang-undang yang dipanggil sebagai qisas? A kalau bunuh B, maka A ni kalau disabit kesalahannya, dia pun akan dibunuh. Apa kemaslahatan yang ingin cuba dicapai? Kemaslahatan yang cuba dicapai adalah menjaga maslahah nyawa. Bayangkan kan, kalau sekiranya tak ada undang-undang bagi perbuatan pembunuhan. A bunuh B, tapi kalau bawa pergi mahkamah, A tak kena apa-apa. Kan? Ataupun kena hukuman tapi ringan sangat. Cuma kena denda $100 je. Maka itu tidak akan menghalang manusia daripada melakukan perbuatan pembunuhan. Jadi untuk mencegah, untuk deter people, mencegah manusia daripada menumpahkan darah orang, daripada membunuh orang, Islam meletakkan undang-undang yang ketat, yang keras bagi sesiapa sahaja yang melakukan pembunuhan. Dan bukan Islam sahaja yang meletakkan hukuman yang keras bagi perbuatan pembunuhan, undang-undang selain Islam pun meletakkan satu hukuman yang keras bagi mereka yang melakukan pembunuhan. Apa tujuan yang ingin dicapai di sebalik undang-undang yang seolah-olah dilihat sebagai keras itu? Adalah untuk menjaga nyawa manusia. Itu adalah salah satu contoh yang kita nak berikan. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang jenayah Islam, di sana ada perbuatan-perbuatan tertentu, kalau dilakukan, dia ada hukuman dia. Dan hukuman tersebut dikenakan kerana ingin mencapai maslahah, kemaslahatan, kemanfaatan yang tertentu. Jadi kalau kita boleh berikan antara contoh-contoh maslahah, kemaslahatan, kemanfaatan yang diiktiraf syarak adalah maslahah memelihara nyawa, maslahah memelihara agama, maslahah memelihara harta,
maslahah memelihara keturunan, maslahah memelihara akal, maslahah memelihara maruah. Ini semua adalah contoh-contoh maslahah, kemaslahatan, kemanfaatan yang diiktiraf syarak, yang ada sandarannya dalam Quran, yang ada sandarannya dalam hadis Nabi SAW. Jadi itu contoh maslahah muktabarah. Jenis maslahah, jenis kemanfaatan yang ada sandarannya dalam ayat Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Jadi ada banyak contohlah maslahah muktabarah ni. Kalau kita boleh simpulkan, kita kata setiap ayat Quran ataupun setiap hadis Nabi yang mengandungi perintah melakukan sesuatu. Jadi kita katakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bila perintahkan sesuatu, pasti ada maslahah, ada kemaslahatan, ada kemanfaatan dan kebaikan. Jadi setiap perintah yang disebutkan dalam Quran, setiap perintah yang disebutkan dalam hadis Nabi, dia boleh kita kaitkan dengan maslahah muktabarah. Maslahah, kemanfaatan yang diiktiraf syarak. Selepas kita dah tahu tentang makna maslahah muktabarah, kita nak beralih kepada maslahah jenis yang kedua. Maslahah jenis yang kedua adalah dipanggil sebagai maslahah mulghah. Jadi kita nak explain, kita nak jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan istilah maslahah mulghah. Maslahah mulghah ni, dia adalah opposite, berlawanan dengan maslahah muktabarah. Maslahah mulghah, kata para ulama kita, adalah kemanfaatan yang tidak diiktiraf syarak. Dia tak selari dengan ajaran Quran. Dia tak selari dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang kata, dia tak selari dengan ajaran Islam. Walaupun ada sebahagian manusia menganggapnya sebagai satu kemanfaatan, tetapi ajaran Islam menolaknya. Ajaran Islam tidak mengiktiraf jenis kemanfaatan yang sedemikian rupa. Walaupun dianggap sebagai mengandungi kemanfaatan oleh sebahagian hamba-hamba Allah. Jadi maslahah mulghah adalah kemanfaatan yang tidak diiktiraf dalam agama Islam. Kita bagi contoh. Contohnya adalah kelazatan yang dirasakan hasil daripada perbuatan zina termasuk dalam maslahah mulghah kerana ia tidak diiktiraf syarak. Barangkali ada sebahagian hamba-hamba Allah yang bergelumang dalam kemaksiatan, mereka mengatakan perbuatan zina pun ada maslahah, ada kemanfaatan. Kemanfaatannya adalah kelazatan yang dirasakan hasil daripada perbuatan zina. Tapi kita katakan, jenis kemanfaatan macam gini tidak diiktiraf syarak. Dia tak selari, bahkan dia bercanggah dengan ajaran Quran. Dia bercanggah dengan ajaran hadis Nabi SAW. Bahkan ada ayat Quran yang menyebutkan tentang pengharaman zina. Ada ayat Quran yang menyebut tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina. Walaupun di sana barangkali ada sebahagian di kalangan manusia yang melihat, yang menganggap kelazatan yang dirasakan hasil daripada perbuatan zina termasuk dalam kemanfaatan, tetapi pandangan semikian rupa ditolak oleh Islam. Maslahah sedemikian rupa ditolak oleh Islam. Perbuatan zina dia mengandungi satu mafsadah yang besar.
perbuatan zina dia mengandungi satu keburukan yang besar. Jadi maslahah mulghah adalah apa sahaja kemanfaatan yang didakwa oleh sebahagian manusia sebagai benda yang bermanfaat, benda yang baik, tetapi perkara tersebut bercanggah dengan ayat Quran, perkara tersebut bercanggah dengan hadis Nabi SAW, maka masuklah jenis kemanfaatan semikian rupa dalam kategori maslahah mulghah yang tidak diiktiraf oleh agama Islam. Kalau saya boleh berikan contoh yang lain, kalau orang kata, Ustaz, kita ni jual arak, Ustaz. Ada manfaat, Ustaz. Ada maslahah. Kita jual arak ni, kita dapat untung. Kita kata kepada orang ini jenis maslahah mulghah. Walaupun daripada satu sudut nampak macam betul, orang tu dapat keuntungan daripada hasil menjual arak. Tapi menjual arak itu diharamkan dalam Islam. Ada hadis Nabi SAW yang melarang kita daripada bukan saja minum arak, menjual botol arak pun tak boleh. Contoh yang lain, orang kata, Ustaz, berjudi ni ada masalah, Ustaz. Kita kalau gamble, Ustaz, berjudi ni antara kemaslahatan dia adalah ada possibility, ada kemungkinan kita menang. And kalau kita menang, kita dapat duit banyak. And dapat duit banyak ni adalah sejenis maslahah, Ustaz. Adalah sejenis kemanfaatan. Apa jawapan kita? Kita kata, ini maslahah mulghah. Jenis maslahah yang tidak diiktiraf syarak. Jenis maslahah yang bercanggah dengan ayat Quran, yang bercanggah dengan hadis Nabi SAW, yang bercanggah dengan ajaran Islam. Islam mengharamkan perbuatan berjudi. Contoh yang lain, maslahah mulghah. Orang kata, kalau ada orang dakwa, Ustaz, riba ni bagus, Ustaz. Kita pinjamkan orang duit $1,000, nanti bila dia bagi balik, kita charge dia lebih, Ustaz. Kita suruh dia kasih balik $2,000. Kita pinjamkan $1,000, kita minta dia balik $2,000. Jadi kita untung $1,000. Untung $1,000 ni maslahah, Ustaz. Kemanfaatan. Apa jawapan kita? Kita katakan tidak. Ini maslahah mulghah. Maslahah yang bertentangan dengan ayat Quran. Maslahah yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Maslahah yang tidak diiktiraf syarak. Maslahah yang bercanggah dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran secara jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Kata Nabi, kata perawi hadis ni, Nabi SAW melaknati beberapa golongan yang ada kaitan dengan riba, yang mengambil riba, yang memberi riba, yang draft dokumen riba, yang menjadi saksi dalam akad riba. Jadi riba diharamkan. Kemaslahatan yang terhasil daripada riba ni, kalau ada orang dakwa ada maslahah, itu adalah jenis maslahah mulghah. Maslahah yang tidak diiktiraf syarak. Kemanfaatan yang tidak diiktiraf oleh agama Islam. Jadi maslahah mulghah ni dia nak identify, nak kenal pasti senang je. Kalau benda tu ada larangan dalam Quran, kalau benda yang didakwa yang ada maslahah ataupun kemanfaatan tu ada hadis Nabi yang melarang benda tu, maka automatik dia termasuk dalam maslahah mulghah. Jadi salah satu cara macam mana nak kenal pasti maslahah mulghah
adalah rujuk balik dekat Quran, rujuk balik dekat hadis Nabi. Kalau ada ayat Quran, kalau ada hadis Nabi yang secara jelas menyatakan, menyentuh tentang pengharaman benda tu, maka automatik perbuatan tersebut, kalaupun dia ada maslahah, maka itu adalah maslahah mulghah yang tidak diiktiraf oleh syarak. Itu jenis maslahah yang kedua. Sekarang saya beralih kepada maslahah jenis yang ketiga. Maslahah jenis yang ketiga, para ulama usul fikih menamakannya sebagai maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Maslahah mursalah merujuk kepada kemanfaatan yang tidak dinaskan oleh syarak, sama ada syarak menerimanya atau membatalkannya. Maslahah mursalah ni, dia tengah-tengah. Satu perbuatan yang mengandungi kemaslahatan. Satu perbuatan yang mengandungi kemanfaatan. Tapi perbuatan tersebut, dalam Quran bila kita baca, tak ada menyentuh tentang perbuatan tersebut. Tak ada ayat Allah yang memerintahkan untuk buat benda tu. And tak ada juga ayat Allah, ayat Quran, yang melarang kita daripada melakukan benda tu. Maslahah mursalah ni adalah perbuatan-perbuatan yang mengandungi kemanfaatan bila kita cek sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, kita tak jumpa satu hadis secara spesifik yang mana Nabi SAW perintahkan kita untuk melakukan benda tu. Dan kita pun tak jumpa mana-mana hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW melarang kita daripada melakukan benda tu. Jadi maslahah mursalah ni apa? Maslahah mursalah adalah satu perbuatan yang mengandungi kemaslahatan, yang mengandungi kemanfaatan, yang mana perbuatan ini tak pernah disentuh dalam ayat Quran. Yang mana perbuatan ini juga tak pernah disentuh oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, dalam hadisnya. Itu maslahah mursalah. Kita bagi contoh. Contoh yang kita nak berikan adalah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebagaimana kita maklum, pada zaman Nabi SAW, Al-Quran belum lagi dikumpulkan dalam satu mushaf. Pada zaman Nabi SAW, adakah Al-Quran ditulis? Kita katakan, ya, Al-Quran telah ditulis. Tetapi bukan dalam satu mushaf. Tak seperti yang kita lihat pada zaman ini. Kita ada mushaf, kita buka page yang pertama ada surah Al-Fatihah. Page yang kedua ada permulaan surah Al-Baqarah. Kita buka mushaf, mushaf kita terbagi kepada 30 juzuk. Juzuk yang terakhir, ayat yang terakhir adalah surah An-Nas. Itu yang kita lihat pada zaman ini. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran memang ditulis. Bukan saja ditulis tetapi dihafal. Tetapi ditulis di tempat yang scattered, di tempat yang berbeza-beza. Tidak dibukukan menjadi satu. Kata para ulama, di antara hikmah kenapa Al-Quran itu tidak dibukukan adalah kerana sebagaimana kita maklum, ayat Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-ansur. Sepanjang kehidupan Nabi SAW. Ada sebagian ayat turun pada peristiwa ini. Pada tahun hadapan ada sebagian ayat pula diturunkan.
Pada tahun yang selanjutnya ada sebahagian ayat pula diturunkan. Dia diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi SAW. Dia tak diturunkan sekaligus. Dan kata para ulama, antara ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah the first few verses. Beberapa ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Kemudian selepas itu turun ayat-ayat yang lain. Diturunkan sedikit demi sedikit. Jadi kata sebahagian ulama tak praktikal kalau pada awal-awal Nabi dah perintahkan untuk jadikan satu mushaf kerana ada possibility ayat Quran masih lagi diturunkan. Kesimpulannya, pada zaman Nabi SAW, Al-Quran memang sudah ditulis. Tetapi belum lagi dibukukan menjadi satu. Bila Nabi SAW wafat, datang Saidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an kepada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar pada ketika itu merupakan khalifah yang pertama. Saidina Umar, dia usulkan kepada Saidina Abu Bakar untuk menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf. Untuk tulis, menyalin ayat Quran dan dijadikan dalam bentuk satu mushaf. Pada ketika itu, pada awalnya Saidina Abu Bakar dia rasa ragu-ragu. Dia rasa reluctant nak menerima usulan ataupun cadangan Saidina Umar ni. Kenapa dia rasa ragu-ragu? Adalah kerana perbuatan ini tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Perbuatan ini tak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi tak pernah perintahkan para sahabat untuk tulis ayat Quran dalam bentuk satu mushaf. Tak ada clear instruction daripada Nabi dalam isu ini. Oleh kerana tak ada perintah yang jelas daripada Nabi SAW, oleh kerana tak ada perintah yang jelas dalam ayat Quran yang memerintahkan suruh membukukan ataupun menulis Al-Quran menjadi satu mushaf, maka pada awalnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia rasa macam teragak-agak ragu-ragu untuk menerima cadangan ataupun usulan Saidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Tapi Saidina Umar cuba convince. Dia cuba yakinkan Saidina Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Lebih-lebih lagi dalam sebahagian peperangan yang berlaku pada ketika itu, ramai di kalangan para qurra, di kalangan para sahabat yang menghafal Quran, ramai yang mati. Oleh kerana nak memelihara Al-Quran ini, maka Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia setuju dengan usulan yang diberikan oleh Saidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Usulan ataupun cadangan untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Sekarang kita nak kaitkan isu peristiwa pengumpulan Quran dalam satu mushaf ni dengan maslahah mursalah. Kalau kita buka ayat Quran, kita buka mushaf Al-Quran daripada juz yang pertama sampai juz yang terakhir. Daripada surah Al-Fatihah yang ada pada juz yang pertama sampailah surah An-Nas yang berada pada juz yang terakhir. Tak ada satu ayat Quran yang secara jelas memerintahkan orang Islam untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Tak ada. Dalam masa yang sama, kalau kita buka Al-Quran daripada awal sampai akhir kita baca, tak ada juga mana-mana ayat Quran yang melarang orang Islam daripada menulis ayat-ayat Quran dalam satu mushaf. Pun tak ada. Perintah untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf tak ada.
Larangan untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf pun tak ada. Sekarang kita rujuk pula dekat sunnah Nabi, hadis Nabi. Kita kalau belajar hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, bukalah kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis, kita tak jumpa mana-mana perintah daripada Nabi SAW untuk membukukan, untuk menyalin Al-Quran dalam satu mushaf. Tak ada. Dan kalau kita belajar hadis juga, hadis Nabi SAW, kita pun tak jumpa mana-mana hadis yang mana Nabi SAW melarang orang-orang Islam daripada menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Pun tak ada. Kalau sekiranya ada ayat Quran ataupun kalau sekiranya ada hadis Nabi yang perintahkan orang Islam untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf, maka dia dah termasuk dalam kategori maslahah yang pertama tadi. Maslahah muktabarah. Yang ada sandarannya dalam Quran. Yang ada sandarannya dalam hadis. Tapi tak ada perintah tu. Kalau sekiranya ada larangan dalam Al-Quran, kalau sekiranya ada larangan dalam hadis Nabi SAW yang melarang orang-orang Islam daripada menulis Al-Quran dalam satu mushaf, maka perbuatan tersebut akan termasuk dalam kategori yang kedua tadi yang kita bahaskan. Maslahah mulghah. Tetapi larangan tu pun tak ada. Larangan untuk menyalin Al-Quran dalam satu mushaf, tak ada. Dalam Al-Quran tak pernah melarang, dalam hadis Nabi pun tak pernah melarang. Antara sebab kenapa Saidina Umar Ibn Al-Khattab dia menyarankan kepada Saidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf adalah demi menjaga Al-Quranul Karim. Al-Quran dihafal oleh para sahabat daripada satu sudut, dia dah dijaga daripada sudut hafalan. Sekarang Saidina Umar pula mengusulkan untuk kita jaga Al-Quran daripada sudut penulisan. Dan salah satu cara untuk melakukan benda itu adalah dengan menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Saidina Abu Bakar walaupun pada awal-awalnya dia rasa macam ragu-ragu nak buat ke tak buat ni. Nabi tak pernah buat ni. Nabi pun tak pernah perintah buat ni. Tapi akhirnya Saidina Abu Bakar dia convince. Dia yakin dengan kemaslahatan yang bakal terhasil daripada projek ataupun daripada perbuatan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ada kebaikan. Ada kemanfaatan kalau kita tulis ayat Quran dalam satu mushaf. Kita pelihara, antara kebaikan yang utama adalah kita pelihara Al-Quran. Bukan saja daripada sudut hafalan. Hafalan memang dah ada sahabat yang menghafal Quran. Tapi kita pelihara Al-Quran daripada sudut penulisan. Tapi Ustaz, perbuatan ini dalam Quran Allah tak perintah Ustaz. Perbuatan ini dalam hadis Nabi, Nabi pun tak perintah. Dalam masa yang sama, perbuatan ini dalam Al-Quran tak ada larangan. Dalam hadis Nabi pun Nabi tak pernah larang. Kita tahu, kita iktiraf yang dia ada kemaslahatan. Dia ada kemanfaatan. Dia ada kebaikan. Tapi dia jenis maslahah yang mana satu? Kata para ulama, maslahah sedemikian rupa dipanggil sebagai maslahah mursalah. Sesuatu perbuatan yang mengandungi maslahah, yang mengandungi kemanfaatan. Tetapi kemanfaatannya, perbuatan ini tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan tidak disebutkan secara jelas juga dalam hadis Nabi. Tidak dilarang dalam Quran,
Tidak dilarang juga dalam hadis Nabi SAW. Boleh tak diterima? Sebagian ulama menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini termasuk dalam maslahah mursalah yang boleh diterima. Kita bagi contoh lain. Kan? Selain daripada contoh berkaitan dengan pengkumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Hari ini kita lihat banyak kerajaan ataupun pemerintah dekat dunia ini, dekat negeri masing-masing, mereka keluarkan lesen bagi orang-orang nak memandu kereta. Orang-orang yang nak drive kereta, orang-orang nak drive bawa motosikal, nak bawa lori, apa-apa vehicle lah. Mesti ada lesen. Tak ada lesen, tak boleh drive. Menyalahi undang-undang. Ada kemaslahatan tak daripada undang-undang siapa yang nak drive mesti ada lesen? Kita kata ada. Ada kemaslahatan. Ada kebaikan dia. Ada kemanfaatan dia. Apa kemanfaatannya? Apa kemaslahatan dia? Apa maslahah dia? Maslahahnya adalah untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan. Untuk mengelakkan. Untuk mengurangkan kes-kes kemalangan jalan raya. Takut-takut orang tu dia tak belajar tentang peraturan-peraturan jalan raya, dia main drive je. Tapi dia tak qualified. Dia tak ada lesen. Takut-takut itu berbahaya. Bukan saja bagi dirinya tapi bagi orang lain. Jadi untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan ataupun untuk mengurangkan kes-kes kemalangan jalan raya, maka negara-negara dekat dunia termasuk Singapura ni, sesiapa yang nak drive, tak kisahlah apa juga transportation. Kereta ke, lori ke, van ke, bas ke, trailer ke, mesti ada lesen. Tak ada lesen, tak boleh drive. Dan undang-undang ini dikenakan kerana nak achieve satu maslahah, kemaslahatan. Dan kemaslahatan tersebut adalah mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Tapi Ustaz, dalam Quran tak ada sebut suruh ambil lesen Ustaz. Kalau orang argue kan. Tapi Ustaz, dalam hadis Nabi, Nabi tak pernah perintah untuk ambil lesen. Tapi dalam masa yang sama, dalam Quran pun tak ada melarang orang daripada mengambil lesen. Dalam hadis Nabi pun tak ada larangan daripada orang mengambil lesen. Jadi mengambil lesen ni, kita tahu dia ada maslahah. Dia ada kemanfaatan. Tapi dia maslahah jenis yang mana satu? Kata para ulama, dia termasuk dalam maslahah mursalah yang diterima dalam Islam. Dia bukan maslahah muktabarah, dia bukan maslahah mulghah, tapi dia maslahah mursalah. Contoh yang lain. Bukan orang yang nak drive kereta je perlu ada lesen. Pedestrians, orang-orang yang gunakan traffic light, pejalan kaki, pergi kat road, ada traffic light. Dia pun kena obey kan peraturan yang ada kaitan dengan traffic light. Kalau merah dia tak boleh jalan. Kalau hijau baru dia boleh jalan. Tapi kalau merah, dia tetap jalan. Kalau ada pegawai kebetulan yang ada kat situ, yang tangkap dia, dia boleh didenda. Jadi antara denda yang boleh dikenakan kepada pedestrians, pejalan kaki ni adalah bila tidak mematuhi lampu isyarat. Bukan orang yang drive kereta saja yang kena
mematuhi traffic light. Pedestrians, pejalan kaki pun kena obey traffic light. Bahkan boleh didenda. Boleh dikenakan hukuman yang tertentu kalau sekiranya mereka ditangkap tidak mematuhi undang-undang traffic light ni. Orang barangkali argue, tapi Ustaz, dalam Quran tak ada sebut tentang pejalan kaki ni dia mesti obey traffic light. Tak ada. Word traffic light dalam Quran pun tak ada. Dalam hadis Nabi pun Nabi tak pernah sebut suruh obey traffic light, Ustaz. Kita katakan betul. Dalam Quran memang tak ada pasal traffic light. Dalam hadis Nabi pun tak ada sentuh tentang traffic light. Dalam masa yang sama, dalam Quran tak pernah larang manusia daripada gunakan traffic light. Dalam hadis Nabi pun tak pernah ada larangan daripada Nabi SAW daripada menggunakan traffic light. Dan kita tahu traffic light ni dia diwujudkan, dia diadakan untuk menjaga kemaslahatan. Menjaga kemanfaatan, menjaga kebaikan, maslahah orang ramai. Bukan sahaja menjaga maslahah pedestrian tu, bukan sahaja menjaga maslahah yang ada kaitan dengan pejalan kaki, tapi menjaga kemaslahatan orang lain juga. Orang yang bawa motosikal, orang yang drive kereta, yang drive bus, semualah yang ada kaitan dengan penggunaan traffic light itu. Dia diwujudkan untuk menjaga kemaslahatan. Memang betul kemaslahatannya bukan maslahah muktabarah kerana tak disebutkan dalam Quran. Dalam masa yang sama, dia juga bukan maslahah mulghah. Quran dengan hadis tak pernah melarang kita menggunakan traffic light. The word traffic light itself tak ada dalam Quran. Tak ada dalam hadis Nabi. Tapi dia mengandungi maslahah. Dan maslahah yang dimaksudkan kat sini adalah maslahah mursalah. Dan maslahah mursalah, para ulama usul fikih menerimanya. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi perbuatan mana-mana kerajaan dekat dunia ni, termasuklah Singapura, mereka wajibkan siapa yang nak drive mengambil lesen, mengandungi maslahah. Maslahahnya adalah maslahah mursalah. Perbuatan yang diambil, langkah yang diambil oleh banyak kerajaan dekat dunia ini termasuk Singapura agar pejalan kaki mesti obey undang-undang jalan raya, itu juga mengandungi maslahah. Mengandungi kemanfaatan, dan maslahah yang dimaksudkan kat sini adalah maslahah mursalah. Jadi itulah contoh maslahah mursalah. Kalau saya boleh simpulkan, maslahah mursalah ni adalah perkara-perkara yang mengandungi kemanfaatan. Dan kemanfaatannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tak ada ayat yang khusus yang menyentuh tentang perbuatan ni. Tak ada hadis yang khusus yang menyentuh tentang perbuatan ni. Juga dalam masa yang sama, tak ada ayat Quran yang khusus yang melarang perbuatan ni. Dan tiada hadis Nabi yang khusus yang melarang perbuatan tersebut. Kalau ada perbuatan yang sedemikian rupa, maka dia termasuk dalam maslahah mursalah. Dan maslahah mursalah diterima oleh para ulama usulul fiqh dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi insya-Allah pada hari ini saya berpada setakat di sini sahaja. Ada tujuan kenapa saya kongsi dengan antum 3 jenis maslahah ni, kerana dia ada kaitan dengan perbincangan kita pada minggu hadapan. Perbincangan kita berkaitan dengan soalan yang ke-19. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan dalam apa yang saya sampaikan,
pada pagi hari ini itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.